Semua, terima kasih kerana menonton channel Suka Seni. Okey, hari ini saya nak sharekan sedikit tips yang saya tahu mengenai cara-cara untuk tips-tips sedikit tips lah untuk kita uruskan 3D jelly kita. Satu, saya akan share cara nak memindahkan daripada bekas ke bekas lain. Yang kedua, cara untuk menyimpan dalam peti sejuk dan cara untuk elakkan dia daripada cepat basi. Semoga bantu anda lah untuk menjual kek jelly ni, sebab kita tahulah 3D jelly ni dia kalau salah kadang-kadang dia cepat rosak kan. Jadi kita sharekan tips supaya kita boleh kongsi sama-sama dan menjana pendapatan daripada pembuatan kek 3D jelly. Okey, jom. Mula-mula yang saya nak cerita, jelly ni saya simpan dalam peti sejuk. Okey, kalau anda serius, anda boleh adakan satu peti sejuk khas untuk jelly. Tapi untuk ni saya tutupkan dengan silikon ni supaya bau-bau daripada peti sejuk, makanan daripada peti sejuk kita kalau kita campur dia tidak bercampur dan tidak menyebabkan jelly kita ada bau lain. Contoh bau bawang ke bau apa ke kan. Kita nak elakkan benda tu terjadi. Kalau boleh letak dalam bekas yang kedap. Kita tengok ya, dekat sini nampak tak jelly ni berair sedikit. Jika jelly anda letakkan dalam peti sejuk, anda keluarkan dia berair, dia lah biasa sebab air gula daripada jelly tu akan keluar. Kan kita gunakan gula untuk manis, air gula tu akan keluar. Air gula tu tak rosak tau, sebenarnya rasa dia manis. Tetapi kalau jangka masa yang lama, dia akan jadi berlendir dan rosak. Dan sekiranya anda simpan, yang ni saya buat test, saya simpan selama 5 hari, saya nak tengok sama ada jelly saya rosak ataupun tidak. Jadi okey, sekarang kita fokus pada cara nak pindahkan jelly. Jelly kalau nak pindahkan, dia kena terbalikkan. Jangan sekali-kali korek dengan senduk ke apa. Dia kena terbalikkan. Contoh dalam terloyang tadi kepada pinggan. Dalam pinggan ni nak masuk pada loyang. Okey, jatuhkan je macam ni perlahan-lahan. Sebab dia tahan dasak sikit lah kalau dijatuhkan macam tu. Dia bukan macam kek biasa, kalau jatuh macam tu terus rosak. Jelly kita boleh dijatuhkan daripada pinggan kepada loyang dalam keadaan macam tu. Dan kalau kita nak nampakkan yang belakang dia ke depan, kita pindahkan semula ke dalam pinggan. Okey, pindahkan dengan cara terbalikkan dia. Okey, macam ni. So nampak bahagian atas dia. Okey, kalau kita nak macam tu, keadaan macam ni juga sama dalam loyang, kita boleh curahkan ke dalam loyang. Curahkan sepelan-pelan. Okey, macam ni dia masuk semula dalam loyang dalam keadaan terbalik macam mula-mula kita buat. Tapi kalau kita nak bunga dia ke depan, kita kena flip. Flip daripada loyang ke dalam pinggan. Daripada pinggan ke dalam mana-mana bekas kita nak hantar pada customer, kita tak perlu flip lagi. Sebab daripada pinggan tu kita kena pastikan pinggan kita dia rata. Kalau pinggan ada lekuk pun susah juga kita nak movekan dia ke dalam pinggan yang lain, dalam bekas yang lain. Sebab berpinggan yang rata tu penting lah. Jangan pakai pinggan yang berlekuk-lekuk. Okey? Ini saya cuba pindahkan daripada loyang kepada pinggan, dari pinggan ke loyang. Daripada loyang ke pinggan kena flip. Daripada pinggan kepada loyang kita boleh jatuhkan saja. Jadi the best way untuk hantar pada customer, kita flipkan siap-siap dalam pinggan, lepas tu daripada pinggan ke dalam bekas, okey, easy. Kita boleh just jatuhkan dalam bekas mana yang kita nak. Tapi pastikan pinggan anda bukan yang berlekuk-lekuk ya, pinggan yang mendatar, yang tidak. Kalau berlekuk dia tak keluar, dia boleh rosak dan kemungkinan untuk pecah tu tinggi. Okey, tu saja cara untuk ubahkan daripada bekas ke dalam bekas lain. Okey. Okey, sekarang kita cuba potong, tengok apa efek dia. Dia macam biasa, tak ada apa-apa efek, cantik saja. Kita potong dan tengok tekstur dia macam mana. Okey, jom kita kongsikan tips-tips sementara kita tengok hasil potongannya ya. Saya dapati ada tips-tips tertentu yang kita boleh buat untuk mengelakkan jelly kita daripada rosak. Yang pertama, elakkan jelly kita daripada tersentuh dengan tangan kita secara direct banyak kali. Macam kita makan nasi lah kan. Nasi kalau kita dah pegang banyak kali dengan tangan kita, ada enzim-enzim daripada tangan kita menyebabkan nasi tu cepat basi. Sama juga macam jelly. Kalau boleh elakkan daripada terlalu banyak terkena tangan kita semasa kita membuat jelly.
Kalau anda rasa okey bersarung tangan, boleh pakai sarung tangan. Kalau anda tak selesa pakai sarung tangan, anda boleh tak pakai sarung tangan, cuma minimalkan sedikitkan sentuhan pada jeli anda. Okey. Yang keduanya, kalau boleh masa buat jeli kurangkan bercakap. Saya bukan nak cakap apa, tapi sebenarnya masa kita bercakap, kadang-kadang kita takut menyemburkan bakteria daripada mulut kita, dan menyebabkan bakteria tu menyebabkan jeli kita lagi mudah rosak, sebab ada kandungan, takut ada kandungan air liur. Kalau boleh tutup mulut pun bagus. Cuma jika tidak, anda banyakkan diam daripada bercakap supaya jeli kita tidak terdedah kepada kuman-kuman ataupun enzim yang menyebabkan dia cepat basi. Okey. Yang ketiganya ialah penggunaan bahan. Kalau customer kita minta dalam jangka masa yang agak panjang, elakkan penggunaan bahan seperti susu dan santan. Kita boleh gantikan dengan soya. Soya dia lambat sikit rosak nak berbanding dengan susu dan santan. Sebab kita tahu kan warna putih tu kita boleh gunakan susu atau santan juga kan. Okey, itu yang ketiga lah. Saya harap dapat membantu. Dan yang keempat, sebenarnya masa kita letak dalam peti sejuk tu, kita tak boleh letak dalam bekas yang ngam-ngam. Kalau boleh bekas tu besar sikit daripada saiz jeli supaya ada pengudaraan. Maksudnya udara sejuk tu boleh lalu kat celah-celah jeli tu dan menyebabkan jeli tu lambat rosak. Dan kalau boleh kita testlah dulu, kita buat test 3 hari. Kita tengok jeli kita dalam peti 3 hari rosak ke tidak. Kalau tak rosak, maksudnya kita tahu jangka masa hayat jeli kita boleh bertahan. Okey. Itu saja tips untuk jangka masa hayat dan mengelakkan jeli cepat basi. Terima kasih menonton. Ingin lebih tips, jangan lupa tinggalkan komen. Saya akan reply komen anda. Terima kasih.